مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat tafriyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسى والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Last kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah atas segala nikmat yang telah pun dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah. Pagi ni saya rasa ketak tak? Rumah baru. Rumah baru tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita tu. Tidak kita duduk dalam dewan kita, panas. Kadang kipas tak berfungsi. Kan? Bila hujan kasut kita pakai basah. Kita pun basah. Alhamdulillah. Kita bersila atas tikar saja. Kadang-kadang atas lantai saja. Kadang-kadang duduk atas kerusi-kerusi patah. Kan? Tempoh berapa lama kita duduk? 10 tahun lah. 10 tahun. Bukan sak dah. Lama, Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita dijemput. Masuk ke singgah sana. Indah, Alhamdulillah. Kapet tebal. Suasana sejuk. Nah, masa tu ketak kot tau. Padahal muka yang sama. Nah,
Alhamdulillah ya Allah. Syukur sangat nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? Allah Ta'ala bagi lagi elok, lagi elok, lagi elok. Terima kasih wahai Allah yang menyediakan kemudahan. Ingat mikrofon kita dulu kadang masuk semut. Bila tak berfungsi, tanya siapa yang boleh jadi mekanik ni, siapa pun tak boleh. Cucuk main tak menjadi. Terkahlah sendiri lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi pandai tak? Pandai kan? Pandai tak? Berapa kitab dah kita khatam? Nak saya pandai tak pandai berapa kitab dah kita khatam? Daripada tajid sampai kepada penawar hati, daripada penawar hati kita pergi kitab tanda hadis akhir zaman. Kemudian hadis nasihat. Dan yang terkini hadis Imam Nawawi. Pun nak beda. No? Nak kata dah hari ni insyaAllah. Kita masuk hadis yang ke-38. Terima kasih dan tahniah untuk ahli jawatan kuasa Masjid Al-Qahar yang mana sudi memberi ruang dan peluang kepada kami ukhwah muslimah untuk sama-sama masuk mengimarahkan tempat yang indah ini. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah syukran katsira. Jazakumullah syukran jazak. Untuk ahli jawatan kuasa bertindak yang baru sudi menerima kami sebagai sebahagian daripada jemaah untuk Masjid Al-Qahar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua di dalam satu suasana menuntut ilmu yang mana satu suasana yang Nabi berpesan kepada para sahabat, jikalau kamu melintasi kelompok-kelompok orang yang sedang duduk membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang hukum Allah, maka singgahlah, kerana persinggahan kamu itu diibaratkan kamu singgah pada taman-taman syurga. Dan taman syurga kita hari ini berpindah ke tempat yang lebih baik. Terima kasih Allah. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Bagi menyambung pengajian kita dalam hadis Imam Nawawi ataupun lebih terkenal, kalau dalam bahasa pondok dia akan panggil Matan Arba'in. Matan Arba'in ini iaitu satu hadis yang disusun secara istiqamah, secara ijtihad oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam satu kitab yang diletakkan dengan nama Matan Arba'in. Ada 40 hadis. Tapi di sini dia bagi isra dekat kita 2. Jadi 42. Hadis kita, hadis yang ke-38. 4 minggu lagi habis. Dah lah baru masuk, 4 minggu lagi habis. InsyaAllah kita cari kitab lain pula kan. Ta'alim saja lagi lah berapa kali punya khatam no. Kalau kata nak ikut bagi ijazah ni, dia nak bergulung-gulung. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok dah. Seperti biasa kita akan raikan hadis dengan kita baca sama-sama dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha
waris waros lahu allati yamsi biha wala in sa'alani la uqtiyannahu wala in usta'adhani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Baik, muttafaqun alaina, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita tengok maksud hadis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku mengisytiharkannya dengan peperangan dan tidak mempersembahkan hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Dan selagi sentiasa hambaku mempersembahkan kepadaku dengan segala yang sunat sehingga aku menyintainya. Maka apabila aku telah menyintainya, jadilah aku sebagai pendengarnya yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah tangannya yang ia menampar dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan demi jika ia memohon kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya, dan jika ia memohon perlindungan daripadaku, pastilah aku memperlindunginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faham? InsyaAllah faham. Boleh baca, no? Hadis dia macam Al-Quran lah. Boleh baca, tapi tak faham. Bahasa kita lah kan? Kita mulakan dengan dua versi. Satu kita baca bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Pun kita tak faham. Al-maklum lah. Mungkin pencapaian kefahaman kita tu duduk tang situ je. Apa kita cuba tembusi tembok kefahaman kita. Sebenarnya faham. Nah, cuma tak buka lagi ruang kefahaman. Kita tengok hadis ni dibawa datang ataupun diceritakan semula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia dapat di mana? Baik. Saya suka ulang-ulang cerita tentang perawi hadis. Sebab perawi ni orang yang tukang bawa cerita mai dekat kita. Bila tukang bawa cerita mai dekat kita, kita kena tahu siapa yang tukang bawa cerita. Kalau si munafik yang tukang bawa cerita dekat kita, cerita tu tak boleh pakai. Kena tabayun. Tapi kalau yang tukang bawa cerita mai dekat kita adalah Abu Hurairah, kita tahu peribadi Abu Hurairah. Di antara sifat Abu Hurairah yang pertama sekali, beliau ialah seorang yang digelar ahli sufah. Apa maksud ahli sufah ni? Iaitu dia ketua kepada ahli sufah. Mereka ada 40 orang ahli sufah ni. Rumah dia duduk dalam Masjid Nabawi. Kalau hari ni masih ditinggalkan satu simbolik tempat tinggal ahli sufah dalam Masjid Nabawi ni, dia ada satu pangkin. Tempat tinggal ahli sufah. Kenapa mereka duduk dalam Masjid Nabawi? Sebab mereka tak ada kerja. Tak ada rumah. Tak ada makan. Hari-hari menanti panggilan daripada Rasulullah untuk berjihad. Kalau hari itu tak ada jihad, apa yang mereka tunggu? Apa yang ada nak makan. Apa yang Rasulullah ada nak ajak kita makan pagi ni. Tunggu hasil daripada pemberian orang ramai. Ataupun lebih kita kata penduduk-penduduk Ansor yang banyak memberi. Makan bukan macam kita makan. Bukan makan nasi lemak. Tamar. Nah, biasanya yang selalu membawa bekalan untuk mereka ialah Abu Talhah. Abu Talhah ni dia ada satu kebun tamar yang luas bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Dia nanti simpan di dalam satu gudang. Hari ni buat sikit-sikit untuk nak jumpa dengan musim yang baru pula. Sebab apa? Dia di antara pembekal makanan untuk ahli sufah. Sementara menunggu genderang perang berbunyi. Bunyi genderang perang tu bermakna Rasulullah panggil untuk berjihad fisabilillah. Bangkit.
Semua tu. Bukan dia makan banyak. Nah, biasanya Isnin dan Khamis berpuasa. Pada hari-hari putih berpuasa. Puasa pun bukan nak gaduh buka puasa lagu kita hidangan berjenis-jenis. Ada segelas air dan sebiji tamar dah boleh buka puasa. Itulah ahli sufah. Dan salah seorang daripada ketua ahli sufah ialah Abu Hurairah. Dialah jadi ketua. Dan nanti tengok. Okey, hari ni Rasulullah dapat hadiah sekok kibas. Hari ni kita boleh makan daging. Dia akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang hari ni kita makan daging. Pasal apa? Rasulullah dapat hadiah sekok kibas. Tengok apa yang Rasulullah dapat. Hari ni Rasulullah dapat satu tandan tamar yang terbaik punya. Hari ni kita dapat tamar. Dia akan bisik. Selalu apa juga khabar yang dibawa oleh Abu Hurairah benar. Dia nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Digelar Abu Hurairah sebab dia suka kucing. Dia suka kucing. Dah lah hang makan pun tak cukup orang duk bagi. Belah kucing pula lagi. Kucing dia bukan macam kucing kita. Kucing dia makan apa saja yang ada. Kalau tamar dia makan, tambahlah kucing dia kita. Kucing dia makan. Kucing kita mau ke makan tamar? Dia tak layan lah. Okey. Jadi dia cerita, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW kata. Dan Rasulullah ni bukan dia kata dengan nafsu. Apa yang Rasulullah kata itu, dia habaq sini. Inna Allah Ta'ala qala. Jadi hadis kita ini dibawa datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman. Hadis, kalaulah Allah yang kata, hadis tu hadis apa? Tak dengar? Pandai. Hadis Qudsi. Hadis tu kalau Allah yang kata, hadis itu dinamakan hadis Qudsi. Bukan datang daripada lidah Rasulullah, tetapi Rasulullah hanya menyampaikan. Allah sendiri berfirman. Jadi bermakna matan hadis kita ini adalah daripada kalam Allah. Sebab tu bila dia bawa datang kepada kita, Inna Allah Ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman. Apa yang Allah Ta'ala berfirman? Sesiapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengisytiharkan dengannya peperangan. Itu dia. Allah Ta'ala sebut, siapa yang bermusuh dengan waliku. Pernah dengar perkataan wali? Bukan wali nikah kahwin tu. Bukan wali nikah kahwin. Bukan wali pengantin. Wali yang dimaksudkan di sini adalah kekasih Allah. Kita tengok dia tulis nombor 1 di bawah dia. Wali Allah ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna awliya'ahu illal muttaqin. Tidaklah yang menjadi walinya melainkan orang-orang yang bertakwa. Petikkan daripada surah Al-Anfal ayat 34. Yang mana secara sahihnya kita kena kenal wali Allah. Wali Allah ni dia sendiri tak tahu kata dia wali. Biasanya ia lebih terkenal ataupun lebih masyhur selepas dia mati. Dan ketika hidupnya dia akan menjadi bahan ataupun tempat rujukan. Kalau apa permasalahan, orang akan pergi cari dia. Pergi jumpa dengan dia. Minta nasihat daripadanya. Baik, kita tengok di antara ciri-ciri wali Allah. Di dalam kitab Muwatta menceritakan wali Allah ni antara syarat pertama nak jadi wali Allah. Kok-koklah kita jadi. Mana nak tahu saya kita tengok. Koklah ada syarat tu dekat kita. Nak menjadi wali Allah ni dia wajib tahu sifat wajib bagi Allah. Tahu. Wujud qidam baqam mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu bi nafsi hatta mutakalliman sampai mutakalliman. Tahu. Dia wajib tahu perkara yang mustahil bagi Allah. Perkara yang berlawanan.
Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baru sekalian alam. Oh, layak. Okey. Yang ketiganya, dia wajib mengetahui perkara yang harus bagi Allah. Apa dia perkara yang harus bagi Allah? Mengaji lama dah ni kan? Apa perkara yang harus bagi Allah? Menghidupkan dan mematikan, mengadakan dan meniadakan makhluk. Kau suka dia nak buat ke dia tak mau buat, dia punya suka. Kita tak boleh nak perintah dia. Allah Ta'ala itu bersifat harus. Harus bagi Allah menghidupkan dan mematikan. Harus bagi Allah mengadakan dan meniadakan. Okey, 3 sifat ni wajib ada. Kemudian, apa dia perkara yang keempat untuk menjadi wali Allah ini? Dia hendaklah menjauhi segala larangan Allah. Cek balik. InsyaAllah, aku jauhi larangan Allah. Dan dia sentiasa mentaati Allah. InsyaAllah. Ni kata Dok Syok sendiri ni. Di antara takrif awal ni Syok sendiri lah. Asal-asal macam aku layak nak jadi wali Allah dah. Okey. Apa lagi? Di antara ciri-ciri hendak menjadi wali Allah. Wali Allah ni kekasih lah. Orang yang dekat dengan Allah. Ia meninggalkan benda yang harus. Ingat. Dia meninggalkan benda yang harus lagi lazat. Matang sini fail terus. Benda harus lagi lazat. Bukan makruh. Kita makruh pun tak tinggal. Dah lah makruh lazat pula. Sambal belacan. Tak boleh makan. Makruh. Mana boleh benda sedap kot. Makruh saja. Ini bukan makruh. Ini harus. Apa takrif harus? Buat tak apa. Tak buat tak apa. Tidak? Buat pun tak dapat dosa ke tak dapat pahala. Tak buat pun tak dapat dosa tak dapat pahala. Tapi makruh. Kalau buat tak dapat apa. Kalau tinggal dapat pahala. Pun kita pulun buat. Ini yang nak jadi wali Allah. Dia akan meninggalkan sesuatu yang harus lagi lazat. Apa dia? Saya bagi contoh ni, contoh. Bersedap-sedap dalam makanan. Sama boleh tinggal. Masuklah orang yang duduk di depan ni. Kalau orang bagi kita minum asyik ayam tawar saja. Pedih dah kengkong-kengkong. Kalau orang bagi makan takkan, bagi makan nasi saja. Bubuhlah kicap ke bang sebotol menjadilah. Itu benda yang mubah. Mubah ni maksudnya benda yang harus, yang lagi lazat. Dia tinggal. Kita mani. Itu dari segi makanan. Dari segi pakaian, sesuatu perhiasan ditinggalkan. Oh, kita tak maulah. Kalau tidak, tak reban almari. Sampai sengit dah hamba Allah tu. Dah beli baru. Bubuh pula. Gantung sampai terjelan gelak ni kain baju. Pintu tak apa dah boleh tutup rapat. Kunci pun hilang. Buka tutup. Dah. Gantung pun sampai tahap terjelan gelak dah. Tu hak gantung tudung baju saja. Tudung tang lain. Tudung pergi gantung tang lain. Tak cerita pasal kasut. Almari kasut. Rok kasut. Tak cerita pasal beg tangan lagi. Tak lulus. Macam mana jadi wali? Tak boleh meninggalkan sesuatu yang harus lagi melazatkan. Itu kalau kata dari segi perhiasan. Perhiasan. Oh dah kita gagal. Layak jadi? Tak layak. Jadi maka tak layak, kita bukan lagi kekasih Allah. Allah Ta'ala yang nak masuk, dia nak cerita di sini bagaimana hendak menjadi kekasih Allah. Masya Allah, aku masih gagal ya Allah. Kita masih bergantung penuh dengan dunia. Maknanya di sini, bukan tak boleh makan sedap, makanlah. Makanlah. Kalau kita mampu nak makan hari-hari pun, makanlah. Kalau yang tak berkemampuan, mungkin dia ada hari-hari dia.
Setengah keluarga tu dia akan bagi setiap hari Jumaat. Hari Jumaat menu dia bertukar sikit lah. Kalau hari-hari nasi putih, hari Jumaat dia tukarlah double colour sikit. Bagi merah ke, bagi kuning ke, bagi hitam ke, berkicap lebih sikit. Ha? Kalau kata berpakaian pun macam tu lah. Biasa kalau duduk di rumah dengan pakaian lain, untuk keluar dengan pakaian lain. Kita ni bukan dia dah. Nah, pagi lain. Pagi tengah hari lain. Balik saat lagi, dia tak pakai baju dia pakai ni, betul tak? Dia hangat, dia balik dia cari lain. Malam saat ni dia nak tidur, dia tak pakai dah tu. Dia pakai yang lain. Kita ni kelazatan tak putus lah. Tak putus. Adakah berdosa tak berdosa? Pakailah. Pakailah ikut kemampuan kamu. Naik kereta. Apa yang kamu mampu, kenderailah. Sebab apa? Kita patah balik kepada satu hadis kursi. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik, suka pada benda yang cantik-cantik. Pakak bercantik lah. Nah, sebab Allah Ta'ala itu cantik, suka kepada benda yang cantik-cantik. Tapi pada wali Allah, mereka tak pegang istilah hak cantik tu. Mereka pegang istilah cantik di dalam. Cantik di dalam. Baik. Di antara wali-wali Allah, yang suka saya nak sebut tentang Abu Yazid Al-Bustami. Yazid Bustami, pernah dengar cerita dia? Yazid Bustami ni, satu masa apabila dia dijemput untuk menjadi imam sembahyang minta hujan. Dia dijemput untuk menjadi imam sembahyang minta hujan. Dia main. Dia jadi imam. Waktu dia menjadi imam tu dia nak himpun seluruh penduduk ni, penduduk Syria, Syam. Dia pesan dah, dia kata, apa binatang yang ada kamu ternak, bawa keluar. Dan pakaian, alihkan. Pakai baju terbalik. Pakai baju bagi terkali. Nak sembahyang minta hujan ni. Kemudian, bila dikumpulkan, setiap orang yang nak mendirikan solat minta hujan ni, dia suruh istighfar seorang 100 kali. Sementara dia beristighfar 100,000 kali. Sebelum dia menjadi imam. Waktu ni, Syria ni dilanda kemarau, mati binatang ternakan semua mati dah. Pokok-pokok tak tumbuh, jadi hampir-hampir kebuluran. Kata binatang-binatang buah pun keluar mai, dah tak ada benda apa nak makan, dia kira nak makan orang. Jadi, bila dia kumpul macam tu, dia kata, apabila nikmat tertahan, nikmat tu apa? Hujan. Apabila nikmat tertahan, bermakna dosa umat terlampau banyak. Dosa manusia terlampau banyak. Maka beristighfarlah dengan sebenar-benar istighfar. Bila dikumpulkan semuanya, mailah sekok kucing. Kucing dia punya perangai, dia tak tahu peraturan lah kawan tak mengaji sekolah. Kalau tuan bawa lembu kambing, dia bawa tali, dia ikat. Kucing orang ikat tak? Kucing orang tak ikat. Dia kadang dia masuk dalam masjid, dia masuk dalam surau, dia masuk dalam sekolah, dia masuk dalam rumah. Hak yang jenis kaki pancut ni, dia kaki pancut dia kan ada aku kisah. Hang tirai baru buat ke? Hang sofa baru beli ke? Ayat kencing dia banyak pula tu. Ayat kencing dia banyak. Tang situ hang cerit. Sekali tang ni ada lagi. Kita ingat dari kencing. Tang ni tak ada. Rupanya ada lagi. Dia pandai tu simpan sikit. Ujian lah untuk kita nak. Tapi janganlah jadi wali Allah sampai kencing-kencing pun tak apalah. Agak-agak lah ni. Ada cerita Yazid Bustami ni lah. Baik. Bila dia jadi imam, dia tengah nak takbiratul ihram. Terlepas kucing yang kaki pancut ni. Ini ujian Allah nak. Dia tak pancut lagi. Dia baru terlepas.
Hak yang seorang tu baru nak angkat takbiratul ihram, tengok kucing hak kaki panjut tu masuk. Dia angkat sebelah kaki, piung dia terajang. Kucing bila dia ditendang, melambung keluar daripada kawasan daripada sembahyang. Kawasan masjid. Lepas tu dia kata, tendang dia suka kencing. Dalam bahasa mereka lah. Oh, kalau dia pakai duk standby, nak tendang lagu tendang bola. Walhal dia dah bagi tahu tadi. Beristighfarlah, mungkin kita banyak dosa. Sebab tu hujan tertahan. Bagi manusia yang jahil, dia ingat dia dosa, dia dengan Tuhan dia sahaja. Gugur dengan sebab dia istighfar. Padahal dosa sesama makhluk masih ada. Nah, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Akan mengampuni dosa kita dengan dia. Tapi kalau sama-sama kita kena minta sendiri. Kemudian dah jadi satu keseronokan. Hukum bersolat ni, kalau selagi hang tak gerak 3 kali berturut-turut, tak batal. Jadi kucing tu dia masuk pula. Kau nu pula tendang belah tu. Tunggu hujan tak turun. Awaklah hujan tak turun. Ni Tok Wali kot jadi imam. Hujan tak turun. Selesai bagi salam, Yazid Bustami ni angkat doa. Dia bukan doa minta hujan. Doa minta rahmat, kasih sayang dicambahkan ke dalam hati manusia. Maka dia kata, hujan tak turun kerana di dalam diri kamu tidak ada rasa kasih sayang. Kami tendang kucing je. Tendang kucing dengan sebab dia lagi dia kencing dekat kita supaya kita tak sop. Hak yang mula tu dia kata tendang dengan sebab takut kucing tu kencing. Kemudian sambung yang kedua, yang ketiga tu dengan sebab seronok dah. Walhal penginayaan ini ataupun dosa ni berlaku di antara manusia dengan binatang. Selagi ada dosa yang tertanggung, walaupun yang memohon itu adalah seorang kekasih Allah, maka doa itu tidak akan sampai. Dan aku tidak sudi minta pada Allah kerana Allah tidak akan memberi. Selagi ada dalam hati kamu rasa benci. Apa yang boleh kita ambil pakai, walaupun dia wali Allah, dia bagi tahu jangan ada perasaan benci dalam hati kita. Walaupun terhadap binatang. Jangan ada perasaan benci. Hendaklah kita ni sentiasa saling memaafkan. Lupalah benda yang lama tu, lupalah. Tak usahlah duduk kenang-kenang. Apatah lagi kita sesama manusia. Dan cerita wali Allah tadi tu, Allah Ta'ala nak habaq dekat kita. Dalam peristiwa kita, sesama kita, 40 orang yang berkumpul. Okey, kita mungkin lebih 40 lah ni. Kalau kita berdoa, Allah Ta'ala akan kira satu wali. Satu wali. Walaupun siapa pun tak layak jadi wali, termasuk saya. Tak layak. Kan ciri-ciri kita baca tadi memang tak layak lah. Kan ada yang layak. Ada yang layak. Ada yang tinggal al-mubahun lazatid dunya. Yang meninggalkan perkara yang harus lagi melazatkan. Tak kot tu. Makan nak sedap-sedap saja. Kan? Yang kata mereka ni, yang dikatakan wali Allah ni, tidur ni di atas, kalau kata sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi lah, kalau Nabi dia lebih daripada wali Allah. Ni sahabat-sahabat Rasulullah. Tidur di atas redu tamar. Redu tamar tu bukan licin lah. Kekah. Lepas tu berkelubi pula tu. Nabi tengok tidur berlapikkan daun tamar. Oh, kita tak tidur atas semen saja apa kita bising. Awak kan sakit, tidur atas semen. Orang bagi kat dia tilam duduk atas semen. Pun dia sakit. Boh, katil dekat dia. Pun dia sakit. Betul tak? Awak kan sakit lah, bakit tidur. Tidur atas semen, tak. Tidur atas katil. Tilam, bagus punya tilam. Tilam herba kot. 1000 punya tilam. Tu tak boleh jadi oleh Allah. So, boleh.
Lagi balik pergi buang tilam pula dah. Boleh pakai, kita bukan wali. Dah. Kita boleh gunakan sesuatu yang melazatkan. Harus kita gunakan. Maka guna. Benda makruh pun kita buat. Benda haram pun kita buat. Tidak. Pernah tak buat benda haram? Pernah tak? Pernah kot. Mau tak pernah. Kalau tak pernah tak ada dosa lah. Dah. Ha. Kita ni yang disebut di sini. Wali ni yang sentiasa bertakwa. Inna awliya Allah ila takut. Sesungguhnya wali Allah ni tak ada lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Bila ditanya kepada Umar Al-Khattab, takwa ni apa? Takwa ini ibarat macam kamu berjalan di laluan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan binatang berbisa, yang penuh dengan senjata-senjata bahaya. Nak jalan lagu mana? Kena berhati-hati. Itu takwa. Macam tu dalam menjalani kehidupan, hang cakap pun kena hati-hati, hang bertindak pun kena hati-hati, hang makan minum pun kena hati-hati. Bukan hang pakai belasap saja. Bukan hang pakai, boleh kata apa hang nak kata. Boleh buat apa hang nak buat. Tak. Nak jadi orang yang bertakwa, kena sentiasa berhati-hati. Yang ni kita bercakap pun merapu banyak dah. Tadi tu dah habis. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, siapa yang memusuhi waliku. Maksud memusuhi ni, hingga apa yang kekasih-kekasih Allah kata ni dia tak suka. Dia tak berkenan. Ustaz tu tak kenal. Ustaz ni suka kata dekat orang. Dia tu duk kata dekat aku. Hingga dia terasa selalu. Dengan orang-orang yang soleh, dia tak mau bergaul. Dia tak mau bercampur. Dia sentiasa memusuhi dengan orang-orang yang soleh. Maka itu dipanggil orang yang bermusuh dengan wali Allah. Maka kata Allah, siap sedia peperangan dengan aku. Kalaulah kita nak berperang dengan Allah ni, boleh menang. Kita duduk dalam negeri dia. Kalau kita duduk dalam negeri raja yang tak suka dekat kita, raja yang duk perang dengan kita, tak boleh duduk. Kena keluar. Boleh nak keluar daripada negeri Allah? Nak keluar pergi mana? Nak pergi duduk di mareh? Allah punya juga. Tak apalah pergi duduk di bulan. Bumi tak boleh. Allah punya juga. Yang mana satu yang bukan Allah punya, semua Allah punya. Jadi, cintailah wali Allah. Maksud dia, walau di mana juga. Walau di mana juga yang kita dapati, adanya kalam-kalam wali Allah. Adanya kalam-kalam Rasulullah. Adanya nasihat para sahabat. Ambil guna pakai. Jangan buang, tak boleh. Zaman kita lah ni tak boleh guna. Zaman sahabat dulu zaman naik unta. Sekarang dah tak boleh guna. Tak baik. Berdosa bila kita ucap perkataan macam tu lah. Zaman Rasulullah dulu zaman padang pasir. Zaman kita ni bukan. Sebenarnya Rasulullah walaupun dia hidup pada zaman padang pasir, zaman batu dahulu. Tetapi dia masih lagi ikut peredaran kita sampai kiamat. Sebab tu kata-kata Rasulullah ni boleh diguna sampai mati. Sampai dunia ini hancur. Maka kata Allah, jangan sesekali kamu bermusuh dengan waliku. Maksud wakil-wakil Allah lah. Jangan sesekali kamu bermusuh. Dengarlah, mintalah nasihat. Dan tidak mempersembahkan hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Dia nak abang, aku paling suka. Perkataan yang mudah kita faham pada ayat ni. Aku paling suka, aku paling sayang, aku paling cinta kepada hamba aku yang boleh melakukan fardu. Apa dia benda yang fardu? Apa dia benda fardu? Tak dengar. Ramai kot. Apa dia benda fardu? Solat. Solat fardu 5 waktu tu saja. Kan ada 7. 5 saja, okey? Solat fardu ada 5. Puasa apa yang fardu? Ramadan. Sedekah apa yang fardu? Zakat. Musafir apa yang fardu? Haji. Haji dan umrah. Itu yang fardu. Okey. Aku paling sayang kepada hamba aku yang buat benda yang fardu.
Maknanya di sini Allah Ta'ala kata, kalau hampa buat benda yang fardu, hampalah yang paling aku cintai. Kita hari ni yang duk pulun buat ni benda fardu. Jaga bagi elok-elok dulu benda fardu, baru diikuti dengan sunat. Ni, hak yang fardu dia buat halal balai. Hak sunat dia jaga. Contoh, contoh kita bagi. Sembahyang, tarawih, rajin berjemaah. Hak fardu dia tak main pun. Walhal, fardu tu lebih dicintai oleh Allah. Baru hang boleh buat sunat. Dia main sembahyang tarawih, hak yang 20 rakaat. Tapi fardu Isya dia sembahyang di rumah. Dia sembahyang Isya di rumah, saat lagi tarawih baru pergi berimam. Walhal mana lebih afdal? Berimam Isya ke atau berimam tarawih? Yang mana Allah Ta'ala cintai? Yang fardu tu lebih dicintai. Hang jaga yang tu dulu. Ni tak. Dia sembahyang Isya di rumah, tak apa saat lagi sembahyang ke imam. Awak hantar sembahyang sunat tarawih di rumah. Susah nak kira rakaat. Lelaki pun tak tahu mana 8 lari balik dah. Dia nak pergi sangat. Hak Isya yang dapat 27 tu dia tak ambil. Ada. Sembahyang fardu lain duduk di atas bangku. Mai sembahyang tahajud, boleh pula sujud di bawah. Mana lagi afdal? Hak fardu tu lebih afdal. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut di sini. Aku tak terima yang sunat selagi hampa tak sempurnakan yang fardu. Sempurnakan dulu fardu solat kita, maka iringkanlah dia dengan sunat. Inilah yang Allah Ta'ala nak cerita dekat kita di sini dalam hadis yang Allah Ta'ala sebut. Aku berfirman. Pesan daripada Allah. Hampa sembahkanlah. Hampa bagilah dekat aku yang fardu dulu bagi elok. Jaga sembahyang. Zuhur sembahyang tepat pada waktunya. Dia ada iringan apa dia? Qabliyah dan ba'diyah. Okey, kita mungkin ada tertinggal solat ketika mana kita jahil. Kira-kira berapa tahun tinggal sembahyang? Cerita banyaklah. Katalah 2 tahun. 2 tahun. Setahun ada 365 hari. 365 darat dengan 5. Kalau lutut jugalah kalau nak pulang buat dalam setahun tu. No? Pulang darat saat cikgu-cikgu dalam ni. 365 darat dengan 5. Dapat berapa ribu? Tak dia bagi tahu kat saya. Berapa? Kita darat saat kah? Kita nak kira kalau setahun. Ada tinggal setahun. Dia kata saya tinggal sembahyang ni sampai anak akhir balik. Jenuh. Berapa Kak Syimah? Dapat? 8,000? 1825. 1,800? 1,825 rakaat. Ambil kau. 1,825 waktu. Bukan rakaat. Waktu. Masya Allah. Tu saya kata mata gelak kepala lutut. Okey. Ni macam mana cerita ni? Boleh dah nak buat sunat. Hak yang qada beribu-ribu ni. Tu setahun. Kena 2-3 tahun. Kena sampai anak akil balik. Kena sampai tunggu hidayah mai. Asal tak terbayar. Habis bila nak boleh buat sunat? Ada ustaz tu kata, selagi qada tak habis bayar, sunat tak sah. Alah pula. Tak payah pergi tarawih. Tarawih tu sunat ke wajib? Sunat kan? Okey. Okey, kita berpegang kepada satu qaul. Satu pendapat. Banyak secara istiqamah, banyak juga. Sunat pun boleh buat juga. Jimbang juga ni Allah Ta'ala kata aku tak terima benda yang sunat selagi yang tak tunai yang fardu. Maka tunailah yang fardu. Hadis ni menjadi dalil, okey. Hadis ini menjadi dalil waktu kita habis puasa Ramadan, kita raya sehari. Kemudian kita nak puasa 6 ke nak bayar qada. Okey.
Maka ketika ni bayar qada lebih baik daripada kita sunat 6. Sebab Allah Ta'ala tu maha kaya, dia akan bagi pahala ekstra. Kita niat puasa, qada kita dapat pahala puasa 6 hari. Macam itulah. Nah, qabliyah dan ba'diyah kita. Qabliyah zuhur 4. Ba'diyah dia 2. Nah, qabliyah dia 4. Ataupun mungkin kita nak buat qabliyah 4, ba'diyah 4. Ni cerita hak yang nak qada zuhur. Zuhur ada 4 lah. Ke qada tinggal 2? 4 juga. Nah, qada tetap 4 juga. Nak buat yang mana ni? Nak qada ke? Nak sunat ke? Qada lebih baik. Kita qada. Habis tu, katalah kita qada 4. Sembahyang zuhur, 4 dah 8. No? Qabliyah ba'diyah 4. Ui. 4 kali 5 dah jadi 20 rakaat. Tak boleh hangat dah tengah-tengah rembang. Memadai dengan kita qada sembahyang zuhur. Kalau kita buat sebelum dapat pahala qabliyah. Kalau kita buat selepas kita dapat pahala ba'diyah. Andai kita tak mampu dah, aku tak larat dah nak buat sunat. Hak yang qada tak habis-habis tak larat. Apabila kita tak larat, letih dapat pahala. Tapi kalau kita mampu, buatlah. Nah, ini yang dikatakan qada secara istiqamah. Bayarlah benda hutang. Nah, bayar sikit-sikit. Anda ditakdirkan kita mati dalam tempoh kita duk bayar, maka Allah Ta'ala kira kosong dekat kita. Allah Ta'ala maha pengasih. Nah, Allah Ta'ala maha pengampun. Ini yang dimaksudkan. Kalau aku paling suka dekat hampa yang jaga fardu. Jaga fardu bagi elok-elok. Nah, lepas tu barulah diikuti dengan yang sunat. Pagi tadi tak sembahyang subuh di rumah. Mantang sini sembahyang sunat, tahiyatul masjid. Subuh tak sembahyang. Masuk, dia pun sembahyang apa tu? Tahiyatul masjid. Tak apa, sembahyang tahiyatul masjid. Tak pergi balik kantor. Time zuhur tak ingat. Tak boleh. Tak sah. Saya ingat dulu waktu mengaji pondok dulu, budak-budak pondok lelaki ni apa jenis hak yang baru-baru masuk ni malas sembahyang subuh. Jenuh gerak. Tapi bila buat pengumuman sembahyang jenazah, berebut. Masa tu nak pergi sembahyang jenazah. Sebab sekali kepak dapat 5 kupang. 4 kali kepak dapat RM2. RM2 pasal tu kira lepaslah nasi isi timah. Orang sebantai. Tak nak cari. Siapa tak sembahyang subuh, jangan pergi sembahyang jenazah. Allah rugi. Dia pun tak mengaku kata tak sembahyang subuh. Dia pun masuk, pergi sembahyang qada dalam masjid sebelum sembahyang jenazah. Yang ni yang dikatakan tak terima. Doa apa tak diterima, solat tak diterima. Sebab apa yang wajib tak buat, terus buat yang sunat ataupun yang fardu kifayah. Macam itulah juga kita nak. Jangan berpuasa sunat saja, sedangkan yang wajib belum lagi berbayar. Jangan hanya buat sembahyang sunat saja, sedangkan sembahyang fardu belum lagi berbayar. Seimbangkan, seimbangkan. Sedekah rajin, zakat kedekut. Boleh? Sedekah tak boleh dipakai. Tak boleh diterima. Ini maksud Allah Ta'ala. Dan kemudian dia kata, aku dan selagi sentiasa hamba-Ku mempersembahkan kepadaku dengan segala yang sunat sehingga aku menyintainya. Lepas tu barulah hamba bagi dia yang sunat. Lepas tu baru hamba bagi. Sampailah aku cinta dekat hamba. Sampai aku betul-betul sayang dekat hamba. Maka apabila aku telah menyintainya, kata Allah, kalau dah aku dah betul-betul sayang dekat hamba ni, jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku jadi pendengarannya. Apa maksud Allah Ta'ala jadi pendengaran kepada hamba yang dicintainya? Orang yang baik-baik ni, dia nak dengar benda yang baik je. Benda tak baik, terus dengar. Bila kita dengar benda yang tak baik, kita akan ada satu rasa. Rasa tak seronok. Tadi rasa seronok dah, ni dah pergi dengar pula cerita tu. Terus rasa tak seronok. Dengar benda yang baik-baik sahaja. Kerana pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Dia tahu telinga ni Allah Ta'ala anugerahkan.
Amanah daripada Allah ni akan berjawab di akhirat nanti. Aku bagi hang pinjam telinga, apa hang guna? Aku dengar yang baik-baik saja Allah. Ha? Begitu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Mata kita adalah penglihatan daripada Allah yang bagi pinjam. Maka lihatlah yang baik-baik sahaja. Benda yang tak elok, jangan tengok. Yang tak elok, jangan nak tengok sangat-sangat. Nah, di antara benda yang tak elok, yang selalu menjadi harus kita lihat. Apa dia? Aurat. Kita kata harus. Benda tu tak boleh tengok. Tak mana aurat ni? Tu hak duduk dalam TV tu. Nah, hak yang duduk berlakon dalam TV tu. Hak yang duduk selak sebelah-sebelah tu. Tu aurat tu. Benda tu kita tengok. Tak boleh jadi lagi. Wali Allah aku ni. Nah? Kena hak yang suka tengok drama Korea. Orang Korea pakai tudung ke? Tak kan? Nah? So dia cik bawa lah penglihatan cik tu ke akhirat. Nah? Dan akulah tangan yang menampar dengannya. Tangan. Allah ada tangan ke? Dah. Ni simbolik kata-kata Allah. Kita sebut balarah. Bahasa majas. Kata-kata Allah. Dia tak ada tangan. Tapi tangan yang kita gerak ini adalah daripada izin daripada Allah. Kita pegang telefon. Kita tekan satu-satu gambar. Kita hantar satu-satu berita dengan tangan ni. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang menjadi kekasih Allah, dia takut hantar cerita. Sahihkah? Atau mungkin ada hati yang terluka. Kalau aku hantar cerita ni tak betul. Aku share pula cerita ni cerita salah. Benda ni benda berdosa. Aku share pula gambar ni gambar yang bersifat aurat dan sebagainya. Benda ni tak boleh. Seorang syekh, saya nak kongsi. Tok guru saya dia tak pernah makan di kedai. Tak pernah makan di kedai. Tok guru anak murid kaki makan kedai. Tok guru tak pernah makan kedai. Satu hari tu kami pergi hantar orang sakit. Saya ni lapar. Saya ni memang mengharap kalau setiap kali pergi hantar orang sakit, saya tak pergi belanja makan. Hari tu. Dan tak tunggu bila lah tuan nak berhenti. Dia bawa van buruk tu. Bila lah tuan dia nak berhenti ni, nak bagi makan. Dia berhenti. Tanya, Ustaz, jom kita makan dalam tu. Hei, tak boleh. Tak boleh. Siapa berdosa ke? Tak berdosa, tapi tak boleh. Orang perempuan tak elok makan. Bungkus dia kata. Habak dekat tukang hak bungkus tu. Bungkus dalam plastik hitam. Makanan kalau bungkus dalam plastik hitam ni, sampah lah. Ataupun orang yang pergi beli makanan bulan puasa. Bukan dalam plastik hitam. Atau kita pergi dari runcit nak beli tolong wanita. Betul tak? Bungkus dalam plastik hitam. Tak mahu bungkus dalam plastik hitam. Tak sembol lah kan. Bungkus dalam plastik hitam benda halal kot. Dia kata bungkus dalam plastik hitam. Saya pula dia suka bungkus dalam plastik hitam. Kami pun habak lah dekat mamak tu. Masa tu nasi. Makan gulai kerang. Oh, tak kira pun sedap lah. Mungkin lapak kot lah. Lapak dah susah dapat. Gulai kerang dengan kacang panjang. Layak jok ni. Lapak tu. Okey. Dia kata, apa dah, dia kira-kira kami ada 4 orang. Bukan. Yang sakit tu telah lah. Bawa masuk dengan plastik hitam tu, tanya apa saya pun. Tak sebut buka dengan plastik hitam. Dia kata, kalau bungkus dengan plastik lain daripada warna hitam, nampak di dalam. Sat lagi, katalah hampa pergi beli tadi, hampa bawa plastik tu, ada orang miskin tengok. Nampak di dalam lauk dalam tu. Dia teringin. Berdosa kita satu van ni kata. Tu dia. Punya perhati, teliti sampai tahap tu. Kita ni punya jahat. Dengan jari yang kita ada ni, masak, tangkap gambar. Chat, hantar pergi. Hantar pergi dalam grup. Ini masak ni.
Masak ni je. Orang yang tengok hal lapang tu, terliuk-liuk lah. Berdosa lah. Oh, aku hantar makanan pun takkan berdosa. Jaga baik-baik. Kena kawan tu nak pergi beli, dia tak ada duit. Dia duduk teringin, ambil teringinnya. Kalau kata puasa jangan buka lah, tengok. Nasi gandak. Allah, namilah nak makan. Apatah lagi si fakir. Nah, tu saya kata kita tak boleh jadi oleh Allah. Tangan kita ni jahat. Nah, janganlah dosa. Kita ni sampai usah tangkap gambar, hantar. Yang ni dia sampai suruh bubur dalam plastik hitam. Jangan bagi orang tengok, dia kata. Nah, kalaulah orang tengok dia teringin, berdosa kita satu van. Punya jaga, takut dosa. Kita ni sampai tak endah. Yang pasal siapa seorang tengok? Kan kau hantarkan, aku pun dah status saja. Siapa seorang buka? Siapa suruh? Hang tu setan yang suruh. Jaga. InsyaAllah dah. Kita sama-sama jagalah. Teguran ni untuk diri saya sendiri. Sama-sama kita tegur-menegur. Kita ni bila kita tak ada siapa tengok, kita melampau. Semakin maju dunia ni, semakin canggih apa yang ada kepada kita, semakin melampau sikap kita. Dan lagi dia kata, akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Kaki kita ni, yang kita berjalan ni, adalah dengan izin Allah. Atas pimpinan Allah. Yang kita duk pergi ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak disukai, yang tempat yang tidak diredai oleh Allah, berjawablah kita. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia sentiasa jaga. Layakkah aku pergi? Bolehkah aku melangkah ke situ? Masa tak boleh. Maka jangan. No? Kalau nak jadi wali Allah, dia nak pergi mana-mana tempat pun fikir. Dalam suasana yang macam mana, bercampur lelaki dan perempuan, dalam keadaan tidak menutup aurat. Jadi tak diberi keizinan untuk kaki itu melangkah. Dan demi jika ia memohon kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya. Kalau dia minta, aku bagi. Hamba Allah yang jaga ni. Yang jaga betul-betul punya jaga. Kita ni satu pun tak ada lah baca. Dan jika ia memohon perlindungan daripada aku, pastilah aku memperlindunginya. Kalau dia minta, aku bagi. Kalau dia minta pertolongan, aku bagi tolong. Kalau dia minta perlindungan, aku bagi perlindung. Itu kata Allah. Sebab tu doa para wali Allah, doa yang tidak pernah terhijab. Terus menerus dapat. Cuma cepat dengan lambat. Berbimbanglah. Andai kita ditimpa doa para wali Allah. Sebab tu bila kita baca Yasin, kita sekolah nak baca Yasin secara berjemaah. Nak ambil satu wali. Cari 40 orang. Dapat 40 orang, dah boleh baca Yasin hajat. Apa? Doa satu wali. Baca 3 malam berturut-turut. 40 dapat 3 wali. Awaklah doa tak makbul lagi. Kawan tu sakit dah lama dah. Baca Yasin 3 kali. Nasi kandak 3 malam punya belanja. Habis dah. Tak mati pun. Bukan nak suruh mati. Suruh sembuh. Sembuh pun tak. Dua lagu tu je. Adalah perhitungan dia dengan Allah. Yang tak selesai lagi. Allah Ta'ala akan menyelesaikan terlebih dahulu. Kemudian, dia makbul lah doa kita. Kalau nak sembuh, sembuhlah. Kalau sampai masa, dijemputlah pulang. Kita tengok kesimpulan hadis. Dilarang menentang alim ulama dan orang-orang baik. Dilarang menentang. Dengar nasihat. Buka hati kita. Buka seluas-luasnya. Hati kita ni dia satu bekas nah. Dipanggil qadah. Kedah. Qadah ni satu bekas. Buka bagi dia luas. Dalam bahasa Melayu panggil besar hati. Kalau orang tegur, besar hati. Tak apa dia tegur untuk kebaikan aku. Benda yang baik orang tegur, terima. Jangan marah. Jangan rasa kita ni sempurna segala. Itu yang kata buka hati kita bagi besar. Luah. Bila orang masukkan nasihat, tak boleh no. Tak kena no. Salah no. Berdosa no. Ya Allah, selama ni aku buat, apalah dosa aku. Aku tak tahu untuk orang yang buka seluas-luasnya hati dia.
menerima apa juga nasihat daripada orang yang lebih alim daripada kita. Penentang agama Allah akan menerima hukuman daripada Allah. Jangan sesekali kita menentang segala suruhan yang baik. Tuhan sentiasa menolong hamba-hambanya yang soleh. InsyaAllah ta'ala hamba yang baik. Soleh itu maksud dia baik akan sentiasa ada pertolongan Allah. Orang-orang yang menunaikan amalan yang wajib dan banyak mengerjakan amalan-amalan sunat akan dikasihi Allah. InsyaAllah ta'ala di samping kita buat yang wajib, kita juga tunaikan yang sunat. Maka layaklah untuk menjadi as-sabiqun. Apa dia as-sabiqun ni? Orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kelima, untuk menjadi kekasih Allah, hendaklah membanyakkan ibadah. Syarat utama, memperbanyakkan ibadah. Ibadah yang terbaik, ibadah kita sama-sama kita. Antara solat sunat dengan kita tolong orang, lagi baik yang kita tolong orang. Antara puasa sunat dengan kita bagi makan orang. Bagi makan orang lagi baik daripada puasa sunat. Esok pakai habis dia tak puasa, pergi belanja makan. Macam mana nak puasa dah je nak belanja makan? Taklah faham kan maksud saya Tuhan memberi pertolongan yang banyak kepada hamba-hambanya yang banyak beribadah. Siapa buat banyak, dia dapat banyak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang Maha mengetahui sesuatu yang benar. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu akan datang hadis yang ke-39. Minggu depan bukan di sini lah. Kita di sini sebulan 2 kali saja lah. Minggu pertama dan minggu kedua. 3 dengan 4 di tempat lain tu. Hak yang ketiga di Teluk Kumbang. Yang keempat di Taman King. Jadi sebulan hanya 2 kali sahaja. Kalau kata ada lebih. Bulan ni ada 5 minggu. Jadi minggu 31 bulan. Minggu depan tak ada, minggu lagi sekali insya-Allah InsyaAllah ta'ala. Dah lah baru pindah tempat baru. Tak ada pula. Apalah Ustazah ni. Baru nak terjuluk dah tersentap. Okey, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat Google Meet, silakan. Anak semua tanya kan. Dia buat keluar duit lebih kurang 3,000 lebih lah. Dia nak bagi zakat tu kepada tok dia. Boleh tak Ustazah? Okey, baik. Berkenaan dengan zakat, dia keluarkan zakat, dia nak bagi zakat tu dekat tok dia. Cerita cucu pula zakat. Cucu ni cucu lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, cucu lelaki. Dia nak keluar zakat, dia nak bagi kat tok dia. Tok tu, kalau kata cucu ni mati, tok tu layak tak terima harta pusaka dia? Layak tak? Layak dapat. Jadi, tak boleh. Sebab tok tu adalah tanggungan dia. Tok tu, kalau kata tak ada mak dia, tok tu jadi mak dia. Sebab dia cucu lelaki. Tapi kalau cucu perempuan boleh. Cucu perempuan boleh bagi dekat tok dia. Cuma kalau dia benar-benar memerlukan. Kalau cucu lelaki, dia tak boleh bagi zakat dekat tok dia. Melainkan dia bagi sedekah. Dia bagi duit. Tak boleh bagi. Sebab dia, tok tu di bawah tanggungan dia. Maka tidak sah zakat tersebut. Okay, terima kasih Ustazah. Faham. Baik, sama-sama. Baik, sama-sama. Ada soalan lain ni? Okey. Waktu kita kerja dulu, kita tak keluarkan zakat. Dengan sebab tak cukup. Syarat mengeluarkan zakat, dia kena cukup nisab bilangan jumlah harta. Cukup haul sampai tahun.
baru wajib zakat. Kita kerja dulu tak cukup pun. Kira-kira tolak mai, jenis berpekin jugalah. Sementara nak tunggu cukup bulan tu. Jadi kita tak bayar zakat. Kita tak bayar zakat. Maka tak mengapa. Sampailah kepada satu tempoh, kita layak mengeluarkan wang simpanan pekerja, KWSP. Kita berkeluar tu kan. Kita terus kita pergi bayar. Itu dah memadai. Ianya boleh mewakili zakat pendapatan. Sebab itu kita tak cukup. Apa dia? So, ya sekali tu je. Dah dapat apa sekali tu? Kalau dapat dua kali lah. No? Tapi andainya kita dah buat pula sekali tu. Benda tu kita simpan lagi kan? Tahun depan ada lagi. Ya kalau dia melayakkan nisab dia, kita berulanglah lagi. Untuk kita keluarkanlah lagi. Nah, itulah mengikut simpanan. Okey. Adik lelaki ke perempuan? Okey. Boleh tak adik perempuan bagi zakat kepada abang dia? Boleh. Adik perempuan boleh bagi zakat dekat abang dia. Abang tu bukan tanggungan dia. Tapi abang tu susah, tak berkemampuan. Adik tu Allah Ta'ala bagi rezeki berkemampuan. Boleh dia bagi zakat untuk abang dia. Sebab abang bukan tanggungan dia. Sah. Okey. Okey, zakat pendapatan. Dia potong gaji bulanan. Lagilah Alhamdulillah. Menghilangkan syubhat dalam pendapatan. Lagi baik, no? Kan ada buat potongan sebulan RM10 lah kan? Okey, lagi bagus. Menjernihkan yang keruh. Okey, ada soalan lain? Tak ada, no? Tak ada, saya anggap sebagai faham. Alhamdulillah, mengaji lama dah. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya memohon kemaafan. Andai ada yang terkasar bahasa, ada hati yang terasa. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan, وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih dengan kehadiran semua, insyaallah taala. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Di sebelah sana, subhanallah, orang bagi tempat baru, orang bagi makan pula. Ada kenduri, sahabat-sahabat dalam Google Meet jemput. Sahabat-sahabat yang berada di dalam Dewan Masjid, sila jemput. Turun ke sana. Terima kasih.